Okey, sebelum ni kita dah belajar jenis sisa domestik dan sisa domestik di Malaysia. Dan juga kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Okey. Sebelum tu tak ada lah objektif dan juga KK, kriteria kejayaan yang perlu kita tahu. Okey, objektif. Yang pertama, menyatakan 5 langkah. 5 langkah mengurangkan kesan. Faham? Okey, kita tengok langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Awak dah belajar sebelum ni kesan dia. Ada berapa kesan? Kesan ada berapa? 4. Okey, 4. Okey, apa? Okey, pencemaran, wabak penyakit, peningkatan kos penyelenggaraan. Okey, yang akhir sekali banjir kilat. So kita nak kurangkan apa kesannya. Okey, 4 kesan ni kita nak kurangkan. So kita kena buat satu langkah, satu cara untuk kurangkan. Cara yang pertama adalah amalan 3R. Okey, apa itu amalan 3R? Apa? Okey, bagus. Okey, reuse, reduce, recycle. Okey, reduce maksudnya kurangkan. Reuse, guna semula. Recycle, kita semula. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, ada 3R ini. Okey, yang pertama reduce. So kena reduce, kena kurangkan sisa domestik. Okey, kurangkan yang boleh mengurangkan sisa domestik. Contohnya sisa makanan. So kita kena masak dengan bajet yang secukupnya nak makan. Kalau kau nak makan seorang, masaklah dengan sedikit. Okey? Seberapa banyak yang awak nak makan. Janganlah kau nak makan seorang, kau sembelih kambing seekor, bakar, panggang, makan. Kalau habiskan, okey, fine. Tapi kalau habiskan kau memang bela saka ataupun bela hantu apa benda, boleh habiskan 1 ekor kambing. Boleh. Ataupun mak awak, okey, dalam keluarga awak, mak yang masak ke ayah? Mak. Ada yang ayah masak? Okey, bagus. Ayah masak. So, bagi tahu mak ayah awak masak ikut keperluan. Jangan masak banyak sangat. Ada 5 orang tapi penuh meja lauk. Tak habis, buang dalam tong sampah. So itu yang kita boleh kurangkan untuk sisa makanan. Begitu juga plastik, penggunaan plastik di pasaraya. Okey, sekarang ni boleh menyumbang kepada sisa domestik. Macam tadi plastik di pasaraya dah cuba untuk mengurangkan penggunaan plastik. Pergi pasaraya beli barang, bawa bekas beg sendiri. Jangan guna plastik. Bila awak guna plastik, balik buang juga, betul plastik tu. Bukannya boleh buat masak, makan ke tak ada. So, boleh faham? Mengurangkan. Seterusnya, menggunakan. Okey, guna semula. Apa-apa barang yang
bagus, guna semula. Jangan buang jadi sampah. Baju awak bagus lagi, tak rosak. Cuma mungkin awak dah gemuk. Okey, baju tu mengecil. Baju tu mengecil, bukan kau gemuk. Baju tu mengecil. So, beri kepada orang yang sesuai untuk memakai. Kalau di Jepun dia simpan baju-baju yang elok ni, beri kepada orang yang memerlukan. Negara kita kalau minta derma, minta sumbangan pakaian, bagi spender yang dah rabah kau nak bagi kat orang. Faham tak? Faham? Okey. Itu kita nak guna semula. Contoh pakaian. Okey, seterusnya recycle. Recycle maksudnya barang-barang yang boleh recycle. Contohnya apa? Tayar. Tayar tu yang dah tak boleh digunakan, boleh di-recycle, menjadikan produk lain. Jadikan pasu. Ada rakyat Malaysia yang kreatif boleh buat tempat duduk. Pelbagai produk boleh dihasilkan daripada tayar terbuang. Boleh faham? Okey, so habis dah 3R. Kurangkan apa-apa benda. Okey, buat pengurangan. So kita kena ada bajet lah. Bajet nak masak berapa orang, tanya, okey hari ni siapa nak makan banyak? Supaya tidak ada pembaziran. Membazir amalan manusia. Manusia yang buat. Okey, kalau dalam Islam membazir tu amalan syaitan. So, seterusnya kita pergi kepada langkah yang kedua. Langkah kedua, penggunaan teknologi terkini. Okey, penggunaan teknologi terkini. Okey, biasa kita nak melupuskan sampah, biasanya satu tempat yang luas kita pergi buang sampahnya. Berlonggok sampai jadi bukit, cari tempat lain pula. Sekarang teknologinya dia buat satu logi. Logi waste. Okey, waste to energy. Okey, maksudnya sampah-sampah yang dibuang oleh penduduk dihantar ke logi tersebut dan dihasilkan. Yang mana boleh pakai, yang mana boleh di-recycle, dia akan ambil balik. Okey, hanya 15% yang tidak digunakan, yang tak boleh dah diproses, tak boleh dikitas semula, dibuang di tempat pelupusan sampah. Bahan-bahan yang boleh dibuat baja, ambil. Plastik boleh guna semula, ambil. Melalui kaedah logi waste to energy. Okey, sampah-sampah tadi dapat dikurangkan. Sisa domestik itu dikurangkan kepada 85% dapat kurangkan. So hanya 15% yang dibuang, tak boleh pakai. Boleh faham? So pentingnya ada logi waste to energy. Dan juga kaedah-kaedah lain untuk mengurangkan sisa domestik. Contohnya penggunaan bekas makanan yang diperbuat daripada ubi kayu. Okey, ubi kayu tu adalah organik. Dia boleh diurai dengan mudah. Boleh diurai dengan mudah, dilupuskan dengan mudah. Dan kau nak makan balik pun okey. Bekas makanan, biasa kita guna apa? Polystyrene. Betul? Polystyrene ataupun plastik. Apa? Tak ada. Okey, biasa kita guna polystyrene. Tahu polystyrene? Okey, polystyrene tu boleh menyumbang kepada CFC, fluorofluorokarbon. Boleh menjejaskan ozon. Pening. Okey? Jadi bila guna bahan organik seperti ubi untuk membuat bekas makanan,
Jadi bila awak buang pun dia akan jadi terurai dengan mudah berbanding dengan polistiren ataupun plastik. Boleh faham? Kalau bekas makanan yang diperbuat daripada ubi kayu, awak boleh dah makan makanan yang awak makan, lapar lagi boleh makan. So tak ada yang membazir. Faham? Okey, itu teknologi terkini. Ada lagi teknologi yang awak nampak boleh mengurangkan sisa domestik. Ada? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Okey, saya pernah tengok video di Facebook yang menunjukkan satu kajian dilakukan oleh seorang perempuan. Dia mencipta satu plastik yang boleh dilupuskan dengan mudah. Selepas digunakan, dia boleh terurai dengan mudah dalam air. Tak pernah tengok? Okey, tak apa. So banyak lagi teknologi-teknologi. Kalau awak jumpa, kalau soalan tanya, nyatakan. Okey, langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Okey, contohnya penggunaan teknologi yang awak tahu dan saya rasa boleh diterima. Okey, bagus. Bukannya hanya yang ada dalam buku teks saja. Dalam buku teks dia bagi dua. Okey, ada dua saja. Guna logi waste to energy dan juga penggunaan ubi untuk membuat bekas makanan. Boleh? Faham? Okey. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Okey, kena kuasakan undang-undang supaya tidak berlakunya pembuangan sisa domestik secara tidak terkawal. Ada tempat-tempat yang menjadi tempat pembuangan sampah haram. Okey, ada sampah halal. Ada tempat pembuangan sampah haram. Betul tak? Pernah nampak? Mungkin jalan-jalan sunyi, okey, tempat saya nak pergi rumah saya tu ada menjadi tempat pembuangan sampah. So kerajaan tempatan perlu kuasakan undang-undang. Dah ada undang-undang. Okey, contohnya apa? Undang-undang Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam. Dan saya pernah berbual dengan orang yang membina rumah lah. Kadang-kadang dia pecahkan rumah, ada sisa-sisa, betul? Sisa bangunan yang dibuang secara tidak betul lah. Dia pergi cari tempat kosong, dia buang. Kadang-kadang ada pihak penguatkuasa sedang menunggu di kawasan tersebut dan mengambil gambar. Bila awak buang sampah, dia akan ambil gambar dan nombor plate lori apa semua dan dihantar kepada syarikat yang menjalankan pembinaan tersebut lah. Tiba-tiba dah sampai surat. Okey, dengan gambar sekali. Okey, awak pernah okey, lori ni pernah membuang sampah di tempat sekian-sekian-sekian, pukul berapa semua. So kena bayar denda. Boleh faham? Okey, kita kena kuasakan undang-undang. Okey, yang keempat, pendidikan. Sekarang ni saya ajar awak geografi. So kena faham pentingnya kita menjaga alam sekitar. Selain geografi, subjek sains juga menekankan benda ni. Kepentingan menjaga alam kita dengan mengurangkan pembuangan sisa domestik. Boleh faham? Okey. Boleh faham? Kau dah okey? Okey. Ngantuk ke nak bercakap? Okey, lepas ni saya akan tanya awak. Okey, saya terangkan dahulu. Di pendidikan, boleh faham pendidikan?
tak sekolah ni, subjek geografi memang kita ajar. Aku dah ajar ni. Faham? Okay. Jangan buang sampah merata-rata. Rekod. Ha? Kau buang juga memang masalah kau. Okey. Seterusnya yang kelima, yang terakhir, kempen. Okey, kita buat kempen kesedaran untuk rakyat tidak membuang sampah secara tidak betul. Okey. Kempen ni boleh dilakukan oleh kerajaan, NGO, orang perseorangan yang rasa perlunya menjaga alam sekitar. Nak buat poster ke, nak buat video kreatif ke pasal penjagaan alam sekitar melalui mengurangkan pembuangan sisa domestik. Boleh faham? Okey. Selepas ini, okey, ada kajian ataupun kerja lapangan yang perlu awak buat. Okey, bab 14. Bab 14, awak perlu buat kajian tentang sisa domestik di tempat tinggal masing-masing. Okey. Kalau duduk di Pulau Perdana, okey, awak kena kaji sisa domestik di Pulau Perdana. Yang duduk di teratas Seri Pulai, mana lagi? Bandar, Pulau Jaya, yang ada dekat Kangkang Pulai, Pulau Indah, Pulau Hijauan. So kena kaji tempat masing-masing. Mungkin, okey, mungkin susah untuk awak laksanakan soal selidik, nak tanya orang berapa yang buat pengasingan sisa domestik di rumah. Berapa orang buat pengasingan sisa domestik di rumah? Sisa makanan kau asingkan dengan plastik ke kertas, tak campur sekali. Siapa? Kerajaan tempatan dah buat perlu asingkan hari apa sisa makanan yang perlu dibuang. Okey, contoh hari Ahad sisa makanan, hari Isnin kertas dengan plastik, kaca, Selasa sisa makanan balik, Rabu kayu ke, perabot ke. Faham? Itu salah satu langkah untuk melakukan pengasingan sisa domestik. Tapi ramai rakyat kita tidak peduli, tidak melakukan. Betul tak? Siapa rumah dia, mak dia ataupun dia sendiri yang mengasingkan sisa domestik? Kau pergi kat dapur asingkan. Kau? Tak. Angkat tangan. Dua-dua, ingat. Bukan So tak ada. Dalam kelas ni pun dah tak ada. So macam mana? Saya dah ajar ni. Dekat Jepun, air longkang. Negara dia, air longkang boleh bela ikan koi. Dekat Malaysia letak engkau mati dalam longkang. Itu saja, sekian, terima kasih. Saya harap awak faham bagaimana nak mengatasi ataupun mengurangkan kesan. Kita tak boleh kurangkan, betul? Kita tak boleh hapus. Betul je kau. Okey, kita tak boleh hapus sisa domestik, kita tak boleh hapus 100%. Tak boleh hapus 100% sebab ada sahaja sisa yang terhasil. Kau makan ada yang lebih, betul? Tulang. Kau tak makan semua. Kecuali kau harimau, kurang-kurang kau makan. Ataupun buaya, kau makan dengan tulang-tulang sekali. Sebab ada lebihan, kena buang. Itu makanan. Lepas tu kumbahan lagi. Ada yang tak berak. Daripada kecil, baby sampai sekarang tak pernah berak. Ada. So kita tak boleh hapus sisa domestik. So kita cuba untuk kurangkan. Contohnya menggunakan teknologi tadi seperti logi waste to energy. Boleh faham?
Okey, kalau saya tanya lepas ni, boleh terangkan macam saya terangkan? Tak boleh. So, kalau awak baca, faham, boleh. Okey, latihan dah siap. Betul. So, kita bincangkan. Boleh? Boleh? Okey, boleh tak boleh? Ha?